الحمد لله القائل وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang-orang yang berkuasa di kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu membalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tidak terjerumus ke lembah neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kelalaian dan kesibukan kita terhadap dunia. Khutbah pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk hindari daripada ajaran yang menyeleweng. Saudara-saudara sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, akidah adalah merupakan teras utama dalam kehidupan beragama bagi seseorang mukmin. Al-Quran iaitu wahyu yang telah disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan panduan yang sempurna untuk menjadikan rujukan bagi mereka yang menginginkan jalan kebenaran. Sesungguhnya perkara utama yang dapat menyelamatkan kita daripada menjadi bahan bakaran api neraka adalah memiliki akidah yang lurus tanpa dicampuri dengan pahaman-pahaman dan kepercayaan yang bercanggah dengan akidah Islam yang sebenar. Allah Subhanahu wa taala telah firman dalam surah Yunus ayat 36 sebagaimana yang telah dibacakan di permulaan khutbah ini, yang bermaksud dan kebanyakan mereka itu hanya mengikut sangkaan sahaja, walhal sangkaan itu sebenarnya sedikit pun tidak berguna untuk menentukan kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka. Saudara-saudaraku sidang hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini terdapat segelintir daripada kelompok umat Islam yang muncul di tengah-tengah manusia sambil mendakwa bahawa ajaran dan amalan yang dibawa mereka itu adalah datang daripada agama Islam, sedangkan hakikatnya ia adalah sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta bertentangan pula dengan pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi warisan para ulama. Isu penyebaran ajaran yang menyeleweng ini bukanlah suatu isu yang menjadi cabaran kepada umat Islam. Bahkan di saat khutbah ini dibacakan, masih terdapat lagi segelintir dalam masyarakat yang berpegang dan mendukung kuat kepada ajaran-ajaran yang menyeleweng, sama ada secara sedar maupun tidak sedar. Kecanggihan maklumat tanpa sepadan pada hari ini telah membantu memudahkan penyebaran ajaran sesat di dalam masyarakat
punca utama wujudnya pengikut kepada ajaran sesat ini ialah kerana faktor kejahilan dan kedegilan diri sendiri yang terlalu percaya dengan kemampuan akal fikiran mereka untuk menilai. Di samping itu, golongan ini hakikatnya tidak mempunyai asas ilmu yang mendalam berkenaan dengan ajaran Islam, terutama sekali ilmu yang berkaitan dengan akidah. Perkara inilah yang menyebabkan seorang itu mudah terdorong untuk mengikuti kelompok yang membawa ajaran yang menyeleweng dan jauh tersesat. Sebagai seorang Muslim, kita harus menguasai ilmu fardu ain yang menjadi asas dalam kehidupan beragama. Ilmu fardu ain seperti ilmu tauhid, fiqh, tasawuf dan akhlak haruslah dipelajari sejak dari usia muda lagi, kerana ia menjadi pintu kepada mengenali Allah dan mempelajari cara untuk mengabdikan diri kepadanya. Ilmu fardu ain harus dipelajari daripada guru-guru yang benar-benar menguasai ilmu dan bertauliah, dan bukan hanya dipelajari melalui pembacaan di alam maya. Orang yang terlalu yakin dengan kemampuan akal sendiri, mereka sering merasakan bahawa kefahaman yang mereka perolehi itu adalah benar, sedangkan hakikatnya mereka telah dikelirukan dan diperdaya oleh syaitan. Orang yang beriman seharusnya berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya umatku tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Apabila kamu melihat sesuatu perselisihan, maka berpeganglah kepada kelompok yang terbesar dalam kalangan kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, di antara ciri-ciri utama ajaran menyeleweng yang boleh dijadikan ukuran dan perlu dilihat dengan penuh teliti oleh umat Islam ini adalah seperti berikut. Pertama, ajarannya yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan syariat Islam. Sebarang bentuk amalan atau kefahaman yang bertentangan dengan sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, adalah tertolak sama sekali. Sebagai contohnya, ada dari kalangan pengamal ajaran sesat yang melaksanakan ibadah salat dengan hanya melalui niat saja, tanpa penyempurnaan keseluruhan rukun-rukun salat. Ada yang boleh melaksanakan ibadah haji di tempat-tempat tertentu selain dari kota Mekah. Malah ada yang mewajibkan hanya berpuasa pada beberapa hari sahaja dalam bulan Ramadan dan seumpamanya. Yang kedua, mampu berhubung dengan perkara-perkara ghaib. Ciri ini merupakan bentuk yang kerap digunakan oleh sebagian ajaran sesat dan menyeleweng bagi meyakinkan pengikutnya tentang ajaran mereka bahawa kuasa-kuasa luar biasa yang terhasil dari pemujaan-pemujaan tertentu sebenarnya suatu bentuk tipu daya yang dibuat oleh jin dan syaitan untuk terus menyesatkan mereka. Sedangkan perbuatan ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Yunus ayat 106. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Maksudnya, dan janganlah sekali-kali kamu wahai Muhammad menyembah apa-apa yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan mudarat kepadamu selain Allah. Kerana jika kamu berbuat demikian, maka sesungguhnya kamu termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri disebabkan perbuatan syirik itu. Yang ketiga, berselindung daripada pengetahuan umum. Keseluruhannya ajaran Islam yang benar tidak perlu disembunyikan ataupun dirahsiakan daripada pengetahuan umum, kerana seandainya sandarannya adalah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebaliknya, ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar kebiasaannya tertumpu di tempat-tempat tertentu
seperti kawasan yang terpencil dan hanya terdiri daripada orang-orang yang tertentu. Ini kerana mereka bimbang kegiatan mereka yang sesat itu diketahui oleh pihak berkuasa dan orang-orang ramai. Masyiral muslimin rahimakumullah, justru sebagai rumusan terhadap khutbah pada hari ini, member ingin mengajak hadirin sekalian agar kita memelihara semangat persaudaraan di atas nama Islam dengan menghidupkan ajaran agama sebagaimana yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang datang selepas itu. Manfaatkan waktu dan ruang yang ada untuk menimba sebanyak mungkin ilmu pengetahuan bagi memperkokohkan pegangan ahli sunnah wal jamaah, khususnya pegangan akidah umat Islam berlandaskan aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah yang telah sekian lama kita warisi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 89. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Yang bermaksud, dan ingatlah hari ketika kami bangkitkan setiap umat seorang saksi terhadap mereka dalam kalangan mereka sendiri, dan kami datangkan kamu wahai Muhammad menjadi saksi kepada seluruh umat manusia. Kami turunkan Alkitab, yakni Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan hidayah petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang menyerah diri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصل العين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempatnya kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam suratul Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad
Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada seluruh keluarga sahabat-sahabat pengikut beliau sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah segala muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, Qasim bin Abdul Haris Sali Syariatik, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Pertuan bagi negeri dan jajahan Ta'alluq Johor dan Ta'zim, kepada Raja Zaris Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Jemaat Besar Khalidah bin Mustamam, paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat raja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudhulil kafarah wa mubtadi'is sayyi'ati wal musyrikin wa kull man huwa adu lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin waqdi ad-dayn 'anil madinin wa asin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiya wa sa'ir biladil muslimin. آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.